Assalamualaikum. Hai, saya Hafiz. Hai, saya Azmi. So, seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda merasai pengalaman kisah Misteri. Tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba dia pun pegang tangan orang kat belakang. Allah. Kau tahu tak, aku nampak apa? Kau nak mati ke? Dia menari tu, dia terpandang tinggi kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tanqila. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Dan yakni ingatlah, Allah amatlah besar kekuatannya dan amatlah berat azab seksanya. Allah jualah penjaga yang sebaik-baiknya, dan dialah jua yang maha mengasihani dari siapa sahaja yang menaruh belas kasihan. Okey guys, seperti biasa malam ni kita hadirkan tetamu terus kat studio. Sebab Benar. kita dah lama dah tak ada tetamu jemputan. Wah, kita menunggu juga Hafiz. Alhamdulillah kita ada tetamu yang asal daripada Melaka. Dekat lah kita, sebab dekat kita jemput dah. Alright, sebab dia dekat, kita nak dengar cerita tu makin dekat lah di hati. Alamak. Okay, so kepada korang jangan lupa untuk tekan butang like, share dan juga subscribe. Dah subscribe, thank you so much gang. Kepada korang yang nak juga follow kita punya social media, boleh tekan link di description. Okay Hafiz. Okey, kita tak nak buang masa lagi dah guys. Kita macam biasa lah, setiap segmen kita akan minta tetamu kita perkenalkan diri. Jadi ni kita minta lah tetamu pada malam ini untuk perkenalkan diri dahulu. Assalamualaikum. Nama saya Saiful. Umur 27 tahun. Berasal daripada Negeri Sembilan. Sekarang ni menetap di Melaka lah, Limongan. Melaka. Okey Meh, dengar cerita malam ni. Kisah pertama yang aku dengar, dia kata berkenaan polong. Bukan palong polong. Palong tempat. Jadi kita tak nak membuang masa. Kita minta tetamu pada malam ni untuk cerita kisah dia yang pertama. Alright, dipersilakan. Assalamualaikum. Kisah pertama saya ni tentang dengan polong. Masa tu kejadian tahun 2009. Saya dalam tingkatan 3 lebih kurang. Depan rumah ibu saya tu sekolah rendah. Jadi cikgu sekolah rendah saya minta saya dengan kawan saya bantu dia orang untuk jaga, untuk guide budak-budak perkemahan. Jadi saya dengan kawan saya, saya berdua orang datanglah ke perkemahan punya tu lah, punya tempat ke sekolah tu. Nak jadikan cerita, malam tu tak jadi untuk berkemah dekat padang lah. Semua orang, murid-murid semua stay dalam kelas. Semua tidur dalam kelas. Saya tak pasti kenapa. Hari itu dalam pukul nak dekat pukul 12. Masa tu suasana dah sunyi dah kampung. Jadi saya dan kawan saya ni decide untuk lepak dekat meja batu dekat sebelah tangga untuk main carrom lah. Kan? Masa tu budak-budak sekolah rendah ni bising sangat kan. Diorang berlari-lari, bising-bising, menjerit. Tu saya kawan saya dah set up dah kita orang punya carrom. Tiba-tiba tu senyap. Suara yang murid-murid tadi tu senyap. Masa tu saya dengan kawan saya dah start dah main carrom dah. Saya senyap. Lepas tu saya cakap dengan kawan saya, baguslah cakap, mungkin dah tidur dah kot, cikgu marah kot, cakap kan. Saya start main carrom. Sampai satu masa tu kawan saya kata, dia kata, "Tia, kau belakangkan sikit badan kau." Dia kata, "Aku tak nampak lubang kat bahagian kau." Dia kata, "Ada cahaya lampu kan, bayang-bayang." So saya tarik badan saya ke belakang sambil mendongak ke atas lah. Bila kawan saya jentik je buah carrom tu, dia masuk letup je. Lalu atas kepala saya dah berkurang
4 meter lebih, 5 meter. Saya nampak ada objek lalu sambil perut dia ada api. Dia lalu atas kepala saya, rendah sangat. Saya boleh tegur sebab saya dah menongak ke atas. Saya tegur dia. Saya tegur kat mulut. Saya kata, benda tu cakap kan. Terus dia punya api tu, yang dekat perut tu, api dia warna kuning seakan-akan oren. Terus dia padam, slow-slow padam. Tapi objek tu stay terbang. Saya boleh nampak objek tu terbang sebab ada cahaya daripada kelas-kelas tingkat 1 tu kan. Saya nampak dia terbang je sampai penghujung tangga yang ujung sekali. Lepas tu saya dengar ada benda macam buah kelapa jatuh lah. Jatuh ke tanah. Tu saya cakap kawan saya, dia jatuh je, terus budak-budak yang senyap tadi terus bising balik, berlari keluar pergi tandas. Saya pun tak tahu sebab apa kan. Mungkin benda nak jadi. Tu saya cakap kawan saya, Peace, saya cakap, aku rasa aku nampak polong. Tu kawan saya kata, betul ke? Cakap, aku nampak tadi. Cakap, tapi dia dah padamkan dia api. Cakap, tapi dia jatuh. Mungkin dia jatuh depan sekolah rendah tu, ada klinik desa lah. Mungkin dia jatuh dalam kuasa klinik desa tu. Tu saya cakap kawan saya, apa kita pergi tengok lah, cakap kan. Sebab nenek aku kata, kalau nak tahu siapa yang bela ni, kena tengok dia punya muka, baru kita kenal siapa yang bela. Cakap, saya pun tak pasti time tu. Ada berani pula, sifat berani. Saya ajak kawan saya pergi. Saya kawan saya tu dengan Hafiz tu tengah jalan kaki pergi dekat gate sekolah tu. Guard tu tanya saya, cakap nak pergi mana? Saya cakap bang, aku rasa aku nampak polong. Cakap, tapi mungkin dia jatuh dekat klinik desa depan ni. Cakap, dekat klinik tu. Guard tu kata, korang jangan pergi tengok. Dia kata, bahaya, tak boleh tengok. Cakap, dia terus halau saya pergi balik dekat tapak perkemahan balik lah. Dekat kelas-kelas balik. Ceritanya sampai ke situ lah. Masa tu Apple lah. Masa tu umur berapa masa ditugaskan untuk jaga budak-budak? Tahun tu 2009, saya tingkatan 3. Tingkatan 3. Aku sebenarnya confused lagi ni kan. Langsui polong, penanggal. Benda 3 benda tu berbeza ke macam mana? Tak pasti terus. Tapi aku pasti masa tu polong tu objek seakan-akan kepala ke macam mana? Kepala ada, perut berapi. Organ dalaman lah. Berapi. Yang organ tu dia berapi. Ni lebih kurang penanggal. Itulah sebab langsui penanggal dengan polong, benda ni karakter dia sama, cuma nama berbeza, aku tak pasti. Dan masa benda tu lalu kat kepala kau kan, kau ada rasa panas tak sebab api keluar kat perut kan? Kau ada rasa panas? Macam bahang ke bahang kan? yang dia lalu? Tak ada. Sebab masa tu dah malam. Mungkin dah tengah malam, dah pukul 12. Dia daripada arah, kalau kampung saya tu daripada arah hilir nak pergi ke hulu. Saya tak pasti dia baru nak pergi ataupun dah balik. Sebab biasa orang tu kata benda ni keluar untuk cari mangsa anak pertama kan. Itulah sering kali dikaitkan lah penanggal, polong atau pembalan-balan. Dia benda yang sama tapi macam mana dia sama tapi bukan dia. Sebab langsui pun karakter dia sama juga benda ni, orang kata. Aku pun masih confused, tapi tak apa. Sebab ini first time juga aku dengar cerita pasal polong. Bukanlah aku tahu selama ni polong, tapi ini first time aku dengar orang sampaikan cerita aku bentuk polong tu sendiri. Jelmaan susuk badan dia. Mungkin lain tempat, lain panggilan dia, tak pastilah. Mungkin yang tahu tu bolehlah komen tu kan. Alright. Tapi macam mana kau berani lah? Kau berani nak pergi tengok muka polong tu. Kau ibarat macam tak tahu lah benda kau nak pegang kepala dia, dah tengok muka dia. Kalau aku dah lari dah Mat. So itu kisah pertama daripada Epul sendiri berkenaan dengan polong sendiri. Jadi kita nak dengar kisah kedua daripada Epul pula. Okey, dipersilakan. Kisah kedua ni terjadi tahun 2011. Masa tu saya tingkatan 4. Kejadian tu berlaku malam pukul 11 lebih lebih kurang. Saya time tu rancak bercinta lah. Orang kata ada awek, cakap kan hari-hari nak dating. Orang cakap
Alright. Hari-hari nak dating, hari-hari nak jumpa. Balik lewat malam semua kan. Ada satu hari tu saya balik awal sikit, dalam 11 lebih. Masa tu baru lepas dating, hati ni happy lah kan. Sambil saya bawa motor lalu dekat susul pagar sekolah yang cerita yang tadi tu. Saya sambil buai-buaikan motor lah, kiri kanan sambil nyanyi. Terdetik kat hati saya nak tengok rumah kawan saya. Kawan saya ni jiran lah sebelah rumah. Terdetik kat hati. Saya pun tak tahu kenapa nak tengok rumah dia. Padahal kalau pukul 11 lebih semua orang nak tidur lah, betul tak? Kan? Tapi mungkin dah takdir nak tengok. Sekali saya pandang kat kawasan halaman rumah dia, dekat bawah lampu tiang lampu halaman rumah dia, saya nampak ada seorang perempuan, kemungkinan nenek. Baju dia warna putih, rambut dia putih, muka dia putih, mata dia saja yang merah, kecil je, macam orang kata biji saga lah cakap. Kecil je. Bila saya nampak dia, saya pandang dia, saya nampak semua rambut dia tu putih. Dia bongkok macam rokok, macam orang tua kan. Rambut dia tu cecah sampai tanah kan. Rambut dia sampai tanah. Bila saya nampak dia boleh toleh kat saya. Bila dia toleh, rambut dia tu macam kata selak lah, terselak kan. Saya nampak mata dia. Dia terus bila saya nampak mata dia merah, terus benda tu terselindung dengan ada rumah kosong. Ada satu rumah kosong lah kan, terselindung. Bila terselindung je, bulu roma saya, tangan, tengkuk ni, muka, semua naik. Masa saya bawa motor tu pun saya cubalah pegang kat muka saya. Saya boleh rasa bulu roma tu ada naik kat muka saya. Tu saya kata dalam hati saya, mungkin benda ni dah ikut cakap kan. Bila saya sampai kat rumah, buka pagar, parking motor, saya teringat pesan orang tua kata, kalau rasa macam ada benda ikut, jangan terus masuk rumah. Betul. So saya pun duduk kat depan rumah saya tu, kat depan beranda, depan pintu. Saya stay dalam 5 minit 10 minit lah. Saya kata saya duduk saja. Kurang 10 minit saya masuk rumah. Saya buka pintu rumah, saya langkah kaki kanan, bagi Assalamualaikum. Sebab saya tak nak benda tu ikut masuk dalam rumah. Saya masuk rumah, saya kunci pintu, saya masuk bilik. Saya tidur. Lepas saya tidur, saya tak tahu dah apa yang berlaku. Sampailah pagi besok, saya bangun, saya nak sarapan. Mak saya tak buatkan sarapan. Bila saya tanya mak saya, ibu, kenapa tak buat sarapan hari ni? Ibu saya kata, ibu mengantuk. Cakap tak cukup tidur. Atau saya katalah, ibu kan biasa tidur pukul 9, lepas isyak dah tidur. Dia kata, ibu pun tak tahulah ya. Malam tadi ibu terjaga, ada seorang perempuan tua, baju putih, rambut putih, lalu depan katil ibu. Dia pandang, dia jalan, dia tembus dinding. Okay, faham. Bila mak saya pun terkejut juga. Tu mak saya kata, apa benda ni cakap kan. Mungkin mamai. Bila mak saya nak tidur balik, dalam bayang-bayang tu nak tidur 50-50, benda tu berlaku lagi. Benda yang sama. Sampailah pukul 5 lebih, azan subuh, benda dah tak ada dah. Mak saya bangun sembahyang subuh, baru mak saya tidur balik, ibu saya tidur balik, baru benda dah tak ada. Yang pagi tu baru saya tahu benda tu dah ikut sampai dalam rumah. Okay, maksudnya dia berulang kembali tu, maksud dia buat benda yang sama lah. Benda yang sama minta saja. tembus. Betul. Benda yang sama. Dia pandang mak saya pandang dia jalan, tembus dinding. Lepas tu bila mak saya bangun betul-betul, buka mata, dah tak ada. Dia dalam, kita kabur-kabur mata kita nak bangun kan, ada dalam tu. Dan maksudnya kerap dia tu, maksudnya lebih pada 5-6 kali juga dah dia lintas. Betul. Alright, dalam keadaan dia berjalan tu, dia berjalan dalam keadaan bongkok ataupun dia bongkok. Mak saya kata dia bongkok, perlahan lah. Perlahan tembus dinding. Macam mana keadaan yang saya nampak dia lah. Dia bongkok. Okay, maknanya Sesat. okay lah. Time lapse. Tapi okay, ini okay, selama aku jadi konten creator seram ni ini first time aku dengar benda yang repeat daripada hantu sendiri.
Kan bila selalu kita tahu jema, lepas tu dia tunjuk muncul, lepas tu dia pergi tempat lain sini. Kon hilang. Tapi benda yang sama dia repeat. Benda tu rotate, macam ada orang tekan repeat benda tu. Betul. Dia looping. Dan apa tujuan dia sebenarnya? Sama ada. Tapi kenapa mak si dia itu kacau? Kenapa bukan kau sendiri dia kacau sebab kan? dia bagi salam sebenarnya. Tapi dia kata bagi salam jangan masuk rumah. Ini dia sempat masuk juga. Ada orang jawab. Aduh. Right. Pak, sebab yang tu malam. Ada yang satu lagi benda yang sama. Makhluk yang sama juga. Time tu siang, pukul 8 pagi. Time tu depan rumah saya kan ada sekolah kan. Sekolah rendah. Semua orang tengah sibuk hantar anak pergi sekolah. Lepas tu mak saya duduk rumah, saya dah pergi sekolah. Ada kawan mak saya telefon dia. Angkat lah. Mak saya kata, kenapa? Cakap. Lepas tu dia kata, Idah, siapa yang tidur depan pagar rumah kau? Cakap. Mak saya kata, siapa pula yang tidur depan pagar rumah aku? Cakap, mana ada orang? Cakap, siapa? Kawan mak saya kata, perempuan tua, baju putih, rambut putih. Dia tidur merengkok macam sejuk. Dia betul-betul depan pagar rumah kau, dia kata. Tu mak saya kata, biar betul. Bila mak saya tengok daripada rumah saya ada pintu kayu, ada cermin kan, tengah kan yang bulat kan. Mak saya tengok tak ada orang. Tapi kawan dia call, kata ada perempuan tua tidur. Okay, masa awal-awal sekali lah, masa kau jumpa perempuan nenek tu kan, dia ada dekat rumah member member lama. Dia melintas dekat halaman rumah kawan saya tu lah. Okay. Ada tanya dia tak? Dia kenal ke benda tu ke? Ataupun benda tu sebelum ni pernah berlegar-legar dekat depan rumah dia ke? Benda tu berlegar sebab jiran saya yang sebelah sini pula, nenek dia sakit. Dia ada bawa datang nenek dia stay dekat rumah dia. So nenek dia kalau sekali tengok macam objek tu juga. Takkan dia kan. Saya tak pasti lah. Mungkin belaan dia ataupun benda tu menjelma kan. Yelah. Sebab benda tu kawan saya jadi guard juga. Kawan saya umur dah tinggi sikit. Time tu dia jadi guard dekat depan sekolah rendah depan rumah saya tu. Masa tu dah tengah malam, kawan saya kata dia nak pergi kunci jam. Dekat makmal komputer. Makmal komputer tu betul-betul depan rumah saya. Rumah saya boleh nampak makmal komputer tu. Bila kawan saya tengah kunci jam, kawan saya keluar sikit daripada atap tu, kawan saya rasa ada benda dekat atas, benda atas atap. Bila kawan saya toleh atas, tengok nenek tu dekat atas, tengah pandang dia kat bawah. Kawan saya terus lari masuk pos, terus tidur. Terus tak payah berjaga. Dan benda tu ikut kau, benda tu ikut sampai rumah. Dan macam benda-benda tu dah tak muncul lagi kau. Ada kan kau pasang berdinding ke, kau panggil ustaz dia lepas tu? Ataupun pagi tu je dia kacau, tak ada yang lain lah? Hari tu je. Okay. Mak saya memang sembahyang, dia sebelum tidur memang mengaji semua kan. Mungkin dah time tu dia kacau, mungkin bukan time mak saya beribadah kot. Faham kan? Tu pun kata antara tipu daya dia lah untuk menyesatkan kita, untuk mengacau kita punya minda, mental. Alright. Satu kisah yang sangat menarik. Ada lagi cerita ketiga? Kisah yang ketiga ni berlaku masa tu PKP tahun 2020. Masa tu kan kita dah tak boleh rentas negeri, betul? Ada satu masa tu mungkin boleh dia longgarkan sikit. Rentas daerah. Longgarkan sikit. Company pun masa tu tak ada kerja sangat. Tak banyak kerja. So saya time tu saya bujang, menyewa dekat rumah bujang lah, dekat Tangga Batu, Melaka. So dalam rumah saya ada 3 orang, 4 orang. Saya saja daripada Negeri Sembilan. Kawan saya daripada Johor, Muar, semua balik kampung. Standby kat kampung lah. Kalau ada pagi kerja, baru 2 orang datang lah. Saya ni jenis malas nak balik. Sebab kalau balik pun tak ada kawan dekat kampung. Kawan semua kerja luar. Saya stay sorang-sorang lah dekat rumah bujang. Satu hari tu saya balik kampung. Saya balik dekat kampung kat Negeri Sembilan. Satu hari saya dah buat macam-macam aktiviti dengan mak saya semua. Mak saya tanya, ya, nak balik pukul apa? Tu saya cakap lah, balik malam lah bu. Cakap, tu mak saya kata, balik lah lepas maghrib. Cakap, tu saya kata, tak nak lah bu lepas maghrib, lepas isyak lah. Sebab bukan dapat selalu balik. Cakap, balik kampung. Saya degil.
Mak saya kata tak apalah, ikut engkau lah kata kan. Mak saya kata sebelum gerak semayang isyak dulu. Saya dah semayang isyak. Time tu pukul 8 lebih sebelum pukul 9. Saya bawa motor, tentu saya naik F5 lah. Buat F5 lampu pun terang tak terang je kan. Slow lah tu. Saya isi minyak dekat Pekan Gemencih, dekat Shell. Masa tu pukul 9 malam. Tepat pukul 9 saya isi minyak dekat Shell. Okay. Saya bawa motor. Saya arah ke Tampin. Saya lalu Rute Perca. Saya lalu Rute Perca. Time tu tak ada rasa apa-apa lagi, sebab kereta ada sebiji-sebiji lalu kan. Bila saya sampai dekat area Bukit Bulat, Fedah Bukit Bulat, ada satu simpan 3. Patah kiri kita boleh pergi Durung Tunggal. Patah kanan kita boleh pergi Pekalang Alur Gajah. Okey, betul. Okey, sampai situ saya patah kanan. Saya nak pergi balik Sungai Udang lah, Tangga Batu. Saya patah kanan, ada sebiji kereta slow sangat. Saya kata dalam hati tu, apa sahaja kereta ni slow, padahal tak ada kereta kan, boleh bawa laju je. Saya pun kata malas nak follow, takut-takut juga. Saya potong kereta tu. Saya dah layan-layan semua. Sampai dekat taman, ada satu taman perumahan baru tau, belah kanan. Sebelum kita jumpa jambatan highway dekat sebelum Pekan Pekalan tu. Saya naik bukit tu. Masa saya turun bukit tu, hati saya terdetik tau, nak tengok kereta tu balik. Padahal saya dah lama dah potong dia ni. Bila saya toleh side mirror belah kanan, saya nak tengok kereta tu kat belakang. Betul-betul penuh side mirror saya tu ada satu muka. Saya tak pasti lelaki perempuan, saya rasa perempuan. Muka dia, mata dia merah juga. Kulit dia tu orang kata mengelupas, macam macam tanah kering tu. Mengelupas. Saya sekali tengok je, sekali limbas. Saya tengok, saya pandang depan terus. Saya tak pandang si mirror dah. Lepas tu dalam hati tu kata, hantu ke ni tumpang aku cakap kan. Lepas tu nak cakap, okey lah, nak double confirm lah cakap. Saya pandang yang belah side mirror belah kiri pula. Saya pandang side mirror belah kiri. Saya tengok, tak nampak muka, tak nampak, tapi nampak kain. Kain terbang. Dia duduk kaki sebelah. Kaki sebelah lah kan. Sebab yang kalau duduk situ, muka dia full kat sini, kat samping bahu kan. Saya pun orang kata tak pandai nak baca semua. Ayat kursi pun tengah langgang. Masa saya tengah turun tu, ada area sekolah tahfiz tu, sebelum jambatan tu, saya terus cakap kat mulut saya. Saya cakap, kau kalau nak tumpang sampai depan ni, kau turun lah. Cakap, aku nak balik rumah. Cakap kan. Bila saya lintas je jambatan highway tu, terus depan tu ada sekolah, ada traffic light, ada balai polis. Kat situ dah banyak lampu. Bila saya tengok balik mirror dah tak ada. Okay, saya ingat benda tu dah habis lah. Saya balik Melaka. Kan saya kata tadi saya seorang, betul tak? Saya stay seorang. So saya ada tolong kawan saya lah. Kawan saya tu selalu lepak juga, datang rumah. Saya bantu dia, orang kata spray-spray motor sikit, cover-cover set sikit kan. Saya dah buat kerja siang-siang, saya dah tolong dia. Malam tu dalam pukul 11 lebih saya nak tidur. Time tu handphone saya data dia dah kurang sikit, dah nak habis. So sayang lah, tarikh tu dah nak habis, data tu ada sikit lagi. Saya sayang data tu. Saya nak tidur, saya buka. Saya ingat nak dengar macam Islamik sikit lah, kata nak bagi lena. Cakap saya buka Asmaul Husna. Bila saya buka Asmaul Husna, baru nak terlelap, Asmaul Husna pun dah habis. Asmaul Husna dah habis. Saya bangun lagi. Saya bangun, saya tekan, saya tak pasti saya tekan apa. Tapi tu dia macam ayat Al-Quran 1 jam lebih. Saya tekan. Bila saya tekan, saya letak atas ada tempat air tu. Saya sambil cas handphone saya. Saya tidur. Saya tidur kat dapur. Saya tak tidur dalam bilik, saya tidur kat sofa. Bila dekat sofa dapur tu, belakang dia ada kipas. Satu kipas besi besar kan, kipas yang mau kahwin tu. Satu lagi kipas kaki kecil. Saya tidur pakai boxer je. Cakap saya tidur kat sofa, satu kipas besar kat belakang kepala, kipas kecil tembak muka tepi. Saya tidur. Pukul 12 lebih saya terbangun, berpeluh, panas. Tu dalam hati saya kata, karen mati ke? Lampu buka je kan. Saya duduk lagi. Saya duduk.
berpeluh ni. Ni peluh habis ni, lencun, macam tak buka kipas. Saya tengok kipas on, kipas bawah on. Saya tidur balik. Time tu handphone tu dah tak ada dah. Dah tak ada baca-baca dah. Saya tidur balik. Pukul 1 lebih saya bangun, benda yang sama. Panas juga. Lagi peluh. Habis peluh semua satu badan, lencun. Macam kita bola apa berlari kan, sekarang berlari maraton kan. Pukul 2 lebih pun sama. Kali ketiga pukul 3 lebih saya bangun. Bila kali pukul 3 lebih tu saya terjaga. Dah panas betul. Itu dah tahap betul-betul macam kata sauna dah. Dah berpeluh dah ni. Saya bangun, saya duduk. Saya letak kaki atas lantai lah. Saya duduk macam ni. Kan tadi saya kata saya ada spray-spray kawan saya punya motor kan. Ada spray-spray tin kosong tu saya bungkus dalam plastik. Saya letak bawah sengki. Bila saya duduk je, spray tin dalam plastik tu bukan jatuh tapi kena tarik. Dia terus tarik, plastik terbang, jatuh depan mata saya. Dengan tin-tin kosong tu bergolek-golek. Masuk je kau pandang terus dia tarik lah. Bila saya bangun dia, plastik tu terus kena tarik, pergi dekat jatuh kat depan atas lantai depan muka saya. Tin-tin kosong tu golek-golek langit dinding. Ting-ting-ting. Okay, faham. Okay, lepas tu Right. Lepas tu saya tengok saya dah kaku. Cakap kan, dah tak berani nak bangun dah, tak boleh bangun dah jam. Keras lah. Dah keras. Sebab time tu saya tidur, saya buka lampu dapur je. Lampu tengah bilik lorong saya tak buka, lampu ruang tamu depan saya tak buka. So kawasan tu dia terang, kawasan ke depan semua dah gelap. So saya nak bangun nak buka yang lampu tengah pun dah tak ada tenaga sebab saya seorang. Tak ada kawan boleh jerit lagi. Tu saya duduk dulu, saya relax. Lepas tu bila dalam 5 minit 10 minit tu saya dengar macam ada tapak kaki tau. Dia tak jalan, dia tak jalan atas atap. Dia jangan melompat dia. Dia melompat dekat pintu belakang rumah bujang kita orang tu. Tapak kaki yang tak pakai kasut lah. Tapak kaki kosong, pijak atas simen, melompat lagi atas. Dan macam tapak kaki jatuhan atas simen. So dia cakap, mungkin dalam hati dia, benda ni dekat luar ni cakap kan. Time tu saya bangun, saya capai handphone, bulu roma saya dah naik. Satu badan dah naik. Saya ambil gambar, saya WhatsApp member saya. Saya WhatsApp member saya ni kan. Cakap, aku kena kacau. Member saya kata, dah betul je kan. Tak tahu lah cakap. Dan bulu roma dah naik ni, tak turun-turun. Saya WhatsApp tunang saya, rumah saya lah, tentu tunang. Saya WhatsApp, dia kata, tolong top up kan, nak hidupkan data cakap kan. Data dah habis. Bila dah dapat top up semua, saya on. Saya buka YouTube. Buka motor-motor rempit-rempit kan. Nak cool balik. Yelah. Ni time tu dah pukul 4 dah. Pukul 4 saya tak tidur. Saya nak tunggu masjid depan tu buka surah-surah. Alright. Masjid depan tu dah buka je surah-surah semua. Saya tidur. Lepas tu saya bangun awal balik. Pukul 7 lebih saya terjaga. Kawan saya datang dah. Kawan saya datang kat rumah nak ajak lepak lah. Nak sambung balik spray-spray motor semua. Lepas tu bila saya dah start balik kerja, saya dah spray-spray. Pukul 12 kawan saya kata kawan saya nak balik makan. Okey lah, saya nak masuk rumah nak lap muka. Nak lap muka kat tuala lah, cakap peluh kan kat bilik. Tuala tu kan tu kat belakang pintu. Bila saya nak lap je, saya dah lap je, bulu roma saya naik balik. Tengah hari dia naik balik. Padahal masa tu otak saya tak fikir pun pasal benda tu. Saya ingat benda tu dah habis lah. Benda tu naik balik. Saya kata, benda ni ada lagi ke cakap kan. Lepas tu kawan saya datang tu, saya spray lagi, sambung lagi, duduk kat luar, saya spray motor semua. Pukul 4 lebih saya terfikir lah, malam tu nak tidur seorang lagi. Alamak. Saya nak terfikir malam tu nak hadap seorang lagi. Cakap saya dah tak sedap hati. Saya call ibu saya. Saya cerita semua, saya kena kacau. Ibu saya kata tak apa, sekejap lagi call Pak Teh. Pak Teh saya ni pandai berubat sikit lah. Dia belajar rukiah-rukiah ni kan. Saya call Pak Teh saya. Pak Teh saya kata tak apa, bawa keluar satu botol air minum, buka tutup. Biar Pak Teh buatkan. Lagi Pak Teh call balik. Dia kata dia buat lagi jauh lah. Lepas tu tak lama tu Pak Teh saya call balik. Saya kata apa benda? Dia kata ini macam Pontianak. Dia kata Allah. Okay.
Dia kata ni Pontianak. Dia kata benda ni dah ikut daripada kampung. Alah, lama tu. Benda ni ikut daripada kampung. Duduk kat situ. Bila sampai ke situ, dia tak nak balik dah. Dia kata dia selesa duduk kat rumah tu. Bodoh lah. Dia kata dia selesa duduk kat rumah tu. Yelah, rumah orang bujang. Orang kata kita pun semayang pun tak ada tinggal semua kan. Semayang tinggal, mungkin dia selesa lah. Tak ada orang azan pun dalam rumah. Pak Teh saya buat, tarik dia keluar. Bila tarik dia keluar, Pak Teh saya kata, kau nak duduk kat luar ni ataupun kau nak balik tempat asal kau? Dia kata, memandangkan aku dah duduk kat luar, aku dah tak boleh masuk dalam rumah ni lagi. Buat apa aku duduk kat luar ni? Dia balik tempat asal dia balik. Malam tu saya tidur macam biasa, tak ada lah. Tak ada gangguan. Yang syukurnya sebab Pak Teh saya kata, Pak Teh saya tanya kenapa dia kacau. Dia kata saya cabar dia. Saya buka yang ayat tu. Saya buka ayat dia, Ruqyah, ayat penghapus setan dan sihir. Yang sejam lebih tu. Sejam lebih tu. Okay, faham. So dia dengar, dia panas, dia marah. Dia kata saya cabar dia. Lepas tu dia masa satu hari tu, daripada pagi tu, Pak Teh saya kata dia ikut dia saya. Saya keluar rumah, dia follow je. Saya keluar rumah, buat kerja semua. Saya masuk rumah, keluar rumah, masuk rumah, dia ikut dia saya sebab dia marah. Dia dendam dengan saya sebab saya buka tu, dia panas. Saya buka ayat Ruqyah. Okay, faham. Dan sepanjang dia ikut tu, dia tak pernah menjemur depan kau masa dekat rumah tu kan? Tak pernah menjemur. Dia just tarik spray tu, tin tu, bagi terabur, bagi bising, dengan bunyi tapak kaki kat belakang tu je. Dia tak ada jemur. Saya mungkin yang follow saya daripada Pekalan Gajah kot. Mungkin ada kemungkinan juga yang masa bawa motor kau nampak kat side mirror tu, itu dia lah. Oi, Pontianak mat. Ini antara yang berat ni sebenarnya. Itulah dia kan tadi kalau kau dengar Boy pun suruh dia berhenti sampai sini. Rupanya dia tak nak berhenti, dia nak follow juga sampai rumah. Kan? Motor sampai rumah lah. Okay. Dan masa benda yang kau tidur tu, kau memang tak alami mimpi. Selalu kadang bila kita dalam keadaan tidur kan, benda tu muncul juga dalam mimpi kan. Kau tak ada mimpi kan, macam biasa lah tidur. Tak ada. Tidur macam biasa, just kita tak selesa je sebab panas. Okay, kita terjaga sebab panas, berpeluh. Okay, dia beruntung lah Pontianak tu tak empap ni. Betul. Selalu kita dengar Pontianak empap juga kan, time kita tidur kan. Tak sesak nafas member. Alright. Masa sepanjang interaksi antara pakcik kan, pakcik kau dengan benda tu, ada dengar suara dia kata aku tak nak balik, aku nak duduk sini? Tak ada. Tak ada. Saya duduk kat luar je. Okay. Saya tinggalkan air tu dekat dapur. Saya buka, saya duduk kat luar, saya buat kerja tu. Pak Teh saya call balik. Pak Teh saya kata dah tarik bawa keluar. Kimi, kalau aku jadi dia ni kan, aku dah tak ada dah duduk situ, aku balik dah. Seorang pula tu. Masa tu PKP, mana ramai orang. Apa, aku tidur je yang sebelah. Pergi mampus. Aduh, nyemak pula. Okay. Itulah masa kan dia kata tadi kan, aku nak turun kaki kan, nak turun kaki, tiba-tiba benda tu bergolek. Kalau aku turun kaki, angkat balik. Kau jangan sentuh aku. Okay. Alright. 3 kisah telah dihidangkan. Kisah pertama Polong kan, aku first time dengar kisah Polong daripada tamu kita sendirilah kan. Kisah kedua berkenaan dengan, aku lupa dah. Pasal ni nenek. Nenek. 3 Pontianak. 3 hantu yang klise kau dengar, tapi jalan cerita yang berbeza. Penyampaian yang berbeza. Berbeza. So kita, bila aku dengar cerita kat sini, kita boleh nampak lah benda ni sebenarnya macam lah selalu kita pesan sebelum-sebelum ni, nak keluar rumah ke apa ke, amalkan dengan baca bismillah pun cukup sebenarnya kan, sebagai kata pendinding kita bila kita keluar daripada rumah kan. Sebab kita tak tahu benda yang ikut dekat ni, kita tak tahu. Kadang aku ada jumpa someone kan, yang dia ni ada penarik untuk alam sana, medan magnet lah. Yes, maksud dia lalu benda tu dia akan ikut. Dia suka benda tu, tak tahu sebab apa. Kadang-kadang dia tahu benda tu ikut, tapi dia takkan tegur lah. Dia kadang kalau dekat kawan-kawan ni dia diam lah, tapi bila kawan-kawan ni tak ada, dia akan cakap lah, tak payahlah kacau kawan aku. Dia memang benda tu akan ikut dia. Dia suka. Ada juga orang yang ada kelebihan macam tu, aku pun tak tahu kan. So pada korang yang tak ada kelebihan tu, amalkan lah. Alright. Betul lah macam apa yang Apple sendiri cakap kan. Mana-mana kita nak keluar ke, nak masuk rumah ke, kita bagi salam kan, baca doa ayat kursi sebelum tu. Dan macam aku sebelum ni juga kan, mana-mana seringkali lah, bila aku keluar rumah, aku akan amalkan, biasakan baca ayat kursi. Dan lama-lama dia akan melekat lah. Sebab sebelum tu aku pernah dengar orang kata, baca ayat kursi ni insya-Allah Allah akan hantarkan malaikat untuk jaga kita, jaga family kita dalam masa yang sama. Alright.
So 3 cerita yang sangat menarik, sangat goosebump lah bagi aku sebenarnya. Terima kasih kepada Apple kerana sudi berkongsi cerita kepada Santai Chill. Sebelum tu Peace, sebelum tu Apple, ada tak kata-kata nasihat untuk dihidangkan kepada kita punya viewer Santai Chill? Yang pertama tu, kalau mak kita cakap, dengar lah. Mungkin dia ada something kan, yang dia rasa tak best. Sebab tu dia suruh balik sebelum maghrib, lepas maghrib, jangan balik lewat sangat. Yang kedua tu, kalau kita ada kat tempat asing, bukan tempat kita sangat, kita tak payahlah nak berani nak buka ayat-ayat ruqyah ke, nak kacau-kacau dia. Tempat yang asing, bukan tempat kita. Mungkin kita pun tak tahu dia ada kat sebelah ke, ada kat kawasan tu, kita ganggu dia. Tu je lah. Okay, kita dengar dah nasihat daripada Apple sendiri. Lalu ribu ni sentiasa betul kan. Okay, kepada korang, jangan lupa untuk tekan butang like, share dan juga subscribe. Stay safe. Kita jumpa di video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.